Celakanya satu orang tu tang mana? Dia bukan sebab dia, tetapi kerana tuntutan dan juga desakan-desakan orang-orang yang berada di sekeliling dia. Dia keluar kerja di Pulau Pinang. Dia asal orang Pokok Tampang. Orang Pokok Tampang. Saya takut tampang dengan macang ni lebih kurang. Tak kira sebut pokok tampang, pokok macang Ustaz. Sebut pokok macang, pokok tampang. Tampang betul. Dia kerja di Pulau Pinang. Dia pindah daripada pokok tampang pergi duduk sana. Duduk di sana tu balik orang duk dengar cerita, Pinang. Dia kata Pinang. Ada orang panggil Pinen, bukan Pinang. G tu tak bunyi, Pinen tu lagi kemas. Kerja mana? Kerja Pinen. Oi, Pinen tu sobangan apa nama buah konen tu dengar bunyi tu. Kerja Pinen. Jadi bila dia duduk kerja di sana, tiba-tiba dalam keadaan Covid dan sebagainya, menyebabkan dia kena buang kerja apa semua, kerja hak nu tak kena, kerja hak ni tak kena. Nak balik kampung pula. Dah boleh rentas daerah ni nak balik kampung. Bila nak balik kampung Pokok Tampang ni mestilah, ialah kerja Pinang, mestilah balik mai dia berasa lain macam. Mesti ada kereta sebiji, pakaian pun mesti kemas. Rupanya duit pun tak ada. Jadi dia nak buat macam mana? Mau curi skrap belah sana kalau ada skrap. Tak pun pergi balas deriang balik pulau pergi jual. Contoh begitu. Bukan dia nak benda tu, tapi tuntutan. Bila dia balik mai, sekali mak dia duk cerita kat orang dah, kata anak saya kerja Pulau Pinang, kata tu. Cara sebut Pulau Pinang tu sobat dengan kerja pengarah apa di sana tu. Jadi bila dia balik mai, takkan nak balik mai naik motor Honda Cup gear belakang Sudah pastilah balik dengan kereta dan sebagainya. Oleh kerana tuntutan-tuntutan tu lah, dia terpaksa melakukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tentang kalau kita tengok sekarang ni, antara orang-orang yang ambil rasuah lah, yang mencuri lah dan sebagainya, bila cek balik ni bukan untuk dia, tapi nak memenuhi keperluan dan juga hajat keluarga-keluarga dia. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu, agama kita kena utamakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada agama, maka selamatlah kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ni yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim, alimna al-Qur'an. Allahumma ya alim, alimna at-ta'wil. Allahumma ya alim, alimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan Kakanda pengacara majlis, yang berbahagia pengerusi masjid, ashabul fadilah tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak minta tuan-tuan main duduk renjak depan sikit, boleh tak? Sebab ada orang nak masuk tu.
Sebab dia nampak ramai tang tu, mereka pun duduk dalam kolah tu. Kalau duduk ni tak apa, mereka duduk dalam kolah tu masalah. Saya pun tak sangka sambutan yang sebegini hebat lah. Ni di antara masjid yang memang daripada dulu saya teringin nak mai. Dulu mai khutbah ya. Habis-habis khutbah balik. Lepas tu ada orang yang tak sedap kata saya mai. Dia kata ustaz mai khutbah. Rupanya dia lena waktu khutbah. Kan? Jadi malam ni tuan-tuan, Allahu Akbar, sambutan lagu ni. Saya dandam berasa ketak lutut. Ramai lagu ni. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid, kepada Cikgu Marzuki. Mana dia lah, Cikgu Marzuki. Oh, belah ni beramai tak? Nak kena buat permohonan tambah masjid lain pada ni. Kan penuh veteran ni. Baik tuan-tuan, malam ni saya rasa mungkin tak lama kot saya ceramah. Sebab memberikan peluang kepada tuan-tuan untuk melihat perlawanan bola sepak antara Pulau Pinang lawan Kedah. Kan, ada hak ketak lutut, ada dari Jahanam dah malam ni. Jadi kita tengok adik-beradik lawan malam ni kan. Sebab Kedah baru dikecewakan baru ni 2-0 dengan JDT. Saya pun kaki bola ya, walaupun tak erti main bola. Dia selalunya hak tahu tentang bola ni, dia bukan erti main bola, game bola dia pandai. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya agak tersentuh ketika mana adinda kita ni dia baca Quran. Dia bagi-bagi salam, dia mula bismillahirrahmanirrahim. Saya pun terus berasa dalam tulang hitam tu. Ya Allah, beruntunglah kepada kedua ibu dia dan juga bapa dia. Bukan dua ibu, maksud dia pak dengan mak dia lah. Beruntung sangat-sangat. Sebab bila melihat begitu indahnya bacaan Al-Quran itu dibacakan, sudah pastilah adik ini dia mempunyai tarbiyah daripada ibu dan ayah. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan kepada ibu dan ayah yang memberikan perhatian kepada anak-anak untuk nak baca Quran. Hadis Nabi itu dia berbunyi, ketika mana satu orang yang al-mahiru bil Quran, dia mahir membaca Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia satu mahkota Al-Quran. Tuhan letak atas kepala dia mahkota Al-Quran. Dan Tuhan bagi di sebelah kanan dia itu, iaitulah kekayaan yang ada di syurga. Manakala sebelah kirinya itu adalah Al-Khulud, iaitu dia akan duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Maknanya geran syurga dia dapat. Tak semua orang dapat geran syurga ni. Dia dapat geran syurga. Dan selepas daripada tu dipanggil ibu dan ayah dia. Kita ambil perhatian. Dipanggil ibu dan ayah dia, lalu diberikan hullatain, dua pakaian daripada syurga. Dua jubah daripada syurga. Lalu ibu dia dan juga ayah dia bertanya kepada malaikat yang menyerahkan pakaian itu kepada dia. Bima kusina hadza. Wahai malaikat, pasal apa kami kena pakai jubah ni? Pasal apa kami kena pakai baju ni? Maka malaikat menjawab, ini adalah anugerah Allah Ta'ala kepada orang-orang yang memberatkan Al-Quran kepada keluarga dia. Dia hidup atas dunia dulu, dia prosah suruh anak dia bagi pandai baca Quran. Kalau anak dia tak mau pergi mengaji, dia godam anak dia, dia tibai anak dia sampailah anak dia boleh sebut Al-Quran. Saya yang tersentuh sangat pasal adik sekecil ni dia boleh sebut dalam keadaan fasih Al-Quran. Kita hak tua ni pun belum tentu boleh sebut macam tu. Orang duk kata ra, dia duk ra tu. Ra, lalu tu kan. Orang kata ain, dia bunyi hak lain. Lepas tu apa kata Nabi SAW? Nabi kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat itu ceritakan kepada kawan yang pandai baca Quran ini yang diberikan mahkota kemuliaan daripada Allah, supaya dia menarik tangan ibu dan ayah dia. Irfa, kamu naiklah ke atas syurga.
ayu masya'ah, mana-mana syurga yang kamu kehendaki. Tarik tangan mak hang, tarik tangan ayah hang, bila masuk syurga mana-mana hang nak masuk. Waktu itulah ibu dan ayah dia tahu, atas dunia dulu kami godam anak kami, atas dunia dulu kami perambat dia suruh pandai baca Quran. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang memberatkan Al-Quran. Tapi tuan-tuan, benda tu makin lama dia makin berkurangan. Orang yang peduli kepada Al-Quran makin lama makin berkurangan. Kenapa jadi macam tu? Kerana kadang-kadang perhatian dan kasih sayang sudah melebihi ketegasan yang telah diletakkan oleh agama. Anak pergi mengaji sikit, balik kena jentik dengan guru, dengan ustaz, habaq kat kita. Kita pergi bawa pelayar, pergi tarik telinga ustaz tu. Pergi habaq, pergi warning pula ustaz tu. Mengajak sudah, jangan duk tangan-tangan. Hak tangan-tangan ni biar saya. Tuan-tuan, itulah yang menyebabkan anak kita tak boleh nak baca Quran. Yang ni yang kita takut. Sedangkan Al-Quran itu akan menjadi syafi'an kepada orang-orang yang membaca dia. Menjadi syafaat kepada orang-orang yang membaca. Dan bagi satu orang ayah, sebab malam ni saya tengok ayah-ayah pun banyak. Menurut Nabi SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab. Umar satu hari, dia didatangi dengan satu orang bapa yang membawa anak dia yang degil, anak dia yang ketegak. Mai jumpa Sayyidina Umar, wahai Umar, sebab Umar ni dia tegas orang dia. Siapa hak ketegak, siapa yang kepala masam, siapa yang tak mau dengar cakap, bila pergi duduk depan Umar, terus dia jadi cayak. Sama ada dengan kegarangan, haibah yang ada pada diri Umar, ataupun dengan kemarahan yang ada pada diri Umar. Bila orang tua ni, dia bawa anak dia pergi jumpa depan Sayyidina Umar, pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia kata kepada Sayyidina Umar, Umar ni anak saya, dia ni ketegak sungguh, macam-macam saya buat kepada dia, tapi dia tak mau dengar cakap juga. Lalu si anak itu, dia bertanya kepada Khalifah Amirul Mukminin. Dia kata, wahai Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar, sebelum saya dihakimi dan saya diberi hukuman, saya nak tanya, kalau seorang anak itu melakukan derhaka terhadap ibu dan ayah dia, semua orang maklum. Tetapi adakah ada seorang ayah itu yang melakukan kederhakaan terhadap anak dia? Kita tak pernah tanya soalan ni, betul tak? Kita duk tanya, duk kata, hang jangan jadi anak derhaka. Duk kata dekat anak kita. Anak kita tak pernah duk balas balik. Ayah jangan jadi ayah derhaka kat saya. Kalau kita balas lagu tu, jerman muka budak ni. Dia tanya kepada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pun tahu, ini bukan soalan, bahasa dia kata kaleng-kaleng lah ni. Ini bukan soalan biasa-biasa punya daripada satu orang budak. Maknanya budak ni budak cerdik dan ketegak dia itu bersebab. Degil dia itu bersebab. Bukan pasal diri dia. Sayyidina Umar dia jawab apa? Dia kata seorang ayah boleh menjadi derhaka terhadap anak dia seandainya dia tidak melakukan 3 perkara ini. Malam ni kita muhasabah tengok. Ayah-ayah sekalian, kita ni ayah yang derhaka ke ayah yang bagus pada anak kita? Yang pertama, apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Iaitulah seorang ayah mencari satu orang ibu kepada anak dia adalah ibu yang salihah. Ibu yang boleh mendidik anak-anak. Ibu yang boleh mentarbiah anak-anak. Ibu yang boleh memberikan didikan agama kepada anak-anak. Bukan kita tangkap muat sahaja untuk dijadikan satu orang isteri. Kita jumpa tang mana-mana, tengok mata bertentang mata lalu turun ke hati, lepas tu bercinta, lepas tu menikah. Rupa-rupanya kita tak selidik pun siapakah yang menjadi bakal pasangan kita, yang akan melahirkan zuriat kita, yang boleh mentakbir kehidupan rumah tangga kita dalam keadaan mendidik anak-anak kita. Yang ni kita kena tengok. Sebab tu tuan-tuan, waktu nak bagi anak kita menikah, kena cek betul-betul.
Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tunkahul mar'ah li arba'. Nak menikah dengan satu orang perempuan, tengok pada 4 tempat. Yang pertama, li jamaliha, cantik tak cantik. Yang kedua, li hisabiha, keturunan apa dia ni? Keturunan kaki makan ke? Keturunan kaki lena ke? Macam-macam, kena tengok keturunan apa. Yang ketiga, lima liha, ada reta tak ada reta. Kena tengok juga yang tu pun. Dia ni ayah dia kerja apa? Tanah dia banyak mana? Kena tengok. Yang keempat, lidiniha, agama dia kena tengok. Bagus tak bagus? Kaki semayang tak kaki semayang? Kaki mengaji ke ataupun tak? Boleh baca Quran ataupun tidak? 4 benda ni. Tetapi Nabi mengutamakan. Nabi kata apa? Fazfar bidzatiddin. Utamakanlah agama dia itu. Taribat iyadaka. Kalau hang utamakan agama, hang letak di hadapan, yang ketiga-tiga ini hang akan dapat. Kalau hang utamakan agama dia, dia akan menjadi satu perempuan yang cantik. Hang utamakan agama dia, dia akan menjadi satu perempuan yang keturunan dia baik. Kalau hang utamakan agama dia, dia akan menjadi satu perempuan yang mempunyai harta dan juga berasa cukup dengan apa yang ada. Dia tengok suami dia tara mana, macam itulah dia akan berkehidupan. Bukan dia duk rengau suami dia supaya beli hak nu, beli hak ni. Suami dah lah tak boleh kerja pun dalam keadaan kerja cukup-cukup makan saja. Dia pula tengok kawan-kawan dia beli hak nu, beli hak ni, rumah hias macam ni. Jadi dia duk runtun laki dia. Laki dia pun oleh kerana nak memenuhi keperluan isteri dan juga keperluan anak-anak, maka laki dia terpaksa melakukan perkara-perkara yang di luar daripada batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama. Sebab tu Nabi SAW dia menyatakan bahawa dalam sebuah hadis, kalau kita pernah tengok peristiwa 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dikarang oleh Abu Ali An-Nadwi, dia memuatkan di manakah kecelakaan seseorang itu. Celakanya satu orang tu tang mana? Dia bukan sebab dia, tetapi kerana tuntutan dan juga desakan-desakan orang-orang yang berada di sekeliling dia. Dia keluar kerja di Pulau Pinang. Dia asal orang Pokok Tampang. Orang Pokok Tampang, betul. Saya takut tampang dengan macang ni lebih kurang. Saya sebut pokok tampang, pokok macang Ustaz. Sebut pokok macang, pokok tampang. Tampang betul. Dia kerja di Pulau Pinang. Dia pindah daripada Pokok Tampang pergi duduk sana. Duduk di sana tu balik orang duk dengar cerita, Pinang. Dia kata Pinang. Ada orang panggil Pinen, bukan Pinang. G tu tak bunyi. Pinen tu lagi kemai. Hang kerja mana? Kerja Pinen. Oi, Pinen tu sopangan apa nama buah konen tu dengar bunyi tu. Kerja Pinen. Jadi bila dia duduk kerja di sana, tiba-tiba dalam keadaan Covid dan sebagainya, menyebabkan dia kena buang kerja apa semua, kerja hak nu tak kena, kerja hak ni tak kena. Nak balik kampung pula. Dah boleh rentas daerah ni, nak balik kampung. Bila nak balik kampung Pokok Tampang ni mestilah, ialah kerja Pinang, mestilah balik mai dia berasa lain macam. Mesti ada kereta sebiji, pakaian pun mesti kemas. Rupanya duit pun tak ada. Jadi dia nak buat macam mana? Mau tak mau curi skrap belah sana kalau ada skrap. Tak pun pergi balas deriang balik pulau, pergi jual. Contoh begitu. Bukan dia nak benda tu, tapi tuntutan. Bila dia balik main, sekali mak dia duk cerita kat orang dah. Kata anak saya kerja Pulau Pinang, kata tu. Cara sebut Pulau Pinang tu, sopa dengan kerja pengarah apa di sana tu. Jadi bila dia balik main, takkan nak balik main naik motor Honda Cup, gear belakang Sudah pastilah balik dengan kereta dan sebagainya. Oleh kerana tuntutan-tuntutan tu lah, dia terpaksa melakukan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tentang kalau kita tengok sekarang ni, antara orang-orang yang ambil rasuah lah, yang mencuri lah dan sebagainya, bila cek balik, ni bukan untuk dia, tapi nak memenuhi keperluan dan juga hajat keluarga-keluarga dia. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu, agama kita kena utamakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada agama,
maka selamatlah kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ni yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, agama tu penting. Dan seterusnya apa yang disebutkan oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang bapa yang tidak derhaka kepada anak dia. Yang pertama tadi, dia memilih ibu yang terbaik kepada anak dia. Yang kedua, dia memberikan nama yang baik kepada anak dia. Itu ibu, itu bapa yang tidak derhaka kepada anak dia. Jangan tangkap muat je nama tu. Dengar kata nama Jalak bin Hijau, contoh lagu tu lah. Sebab dulu ni pokok Tampang ni ada satu pahlawan, nama pahlawan Jalak, contoh lagu tu. Rupanya Jalak tu ayam jantan je. Dia pergi bubuh nama anak dia macam tu. Orang pun panggil Ja kat anak dia tu. Ingat ke Tony Ja? Rupanya Jalak, ayam jantan. Pelik, nama-nama pun pelik tu sekalian. Saya ada seorang sahabat, ni dah kamera banyak ni, tak berani nak sebut, takut dia tengok. Kan? Tapi saya harap dia tak tengok kot. Macam mana? Tu yang kita takut tu. Nama ni dia pibuh nama menatang kat anak dia. Tak usah duk sebut lah. Saya lagi payah. Dia PM. Hang kata kat aku tak syok lah. Buh nama menatang. Buh nama pelik-pelik. Ya Allah. Akbar tabarakallah. Baik. Yang kedua, buh nama anak yang baik. Yang ketiga, sekejap tuan-tuan tanya, malam ni cerita Isra' Mi'raj, tak masuk-masuk lagi. Sebab saya memang tak mau bagi tuan-tuan tengok Penang lawan Kedah. Sebab saya tak boleh tengok. Baik tuan. Yang ketiga apa dia? Iaitulah mendidik anak kita bagi pandai baca Al-Quran. Inilah bapa yang terbaik dan tidak derhaka kepada anak. Allahu Akbar. Kalau anak kita ketegak, kalau anak kita degil, kita muhasabah balik. Aku buat tak buat tiga benda ni? Dia kata mak dia ni anak tok guru, hukum nikah, selesai satu benda. Lepas tu yang kedua, memang aku pilih nama dia anak nama hak betul ni sebab aku tanya Tok Imam kata buh nama ni bagi elok, jadi nama tu pun dalam Quran pun ada sebut dan nama tu makna baik, selesai. Al-Quran aku ajak tak ajak, aku tak apa nak boleh baca Quran, tapi aku hantar anak aku pergi baca Al-Quran, maka dia selesai tiga benda ni. Tapi kalau dia pun tak tahu baca Quran dan tidak memberatkan anak dia supaya boleh baca Quran, maka dia adalah bapa yang derhaka. Kalau anak kita derhaka, tengoklah diri kita, adakah kita telah menderhakai anak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah mukadimah kepada adik tadi ni, sebab dia baca Quran. Saya pun tengok mula-mula mai tengok, aku nak duduk meja mana satu? Meja besar kan, meja kecil kita ni. Dak pun duk fikir, mungkin orang pokok Tampang ni dia ada seorang ni apa nama translation tahun ni. Kan? Jadi bila aku cakap bahasa Melayu akan ditranslatekan oleh bahasa pokok Tampang. Contohlah duk tahun tu kan, mungkin bahasa isyarat dia buat sopangan RTM lagu tu, mana kita nak tahu. Kan? Rupa-rupanya baca Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita. Pasal itulah doa saya hak mula-mula tadi, kalau tuan-tuan perasan lepas mukadimah tu. Saya baca apa tuan-tuan? Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl. Tapi tak ada siapa pun amin. Yang tu yang kecil hati saya. Dia duk ingat ke yang tu syair Arab ke? Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang mendengar kata-kata yang baik. Wa yattabi'una ahsanah, dan mengikut benda-benda yang baik. Lepas tu saya baca apa? Allahumma 'allimna al-Quran. Kan saya baca, ya Allah, alimkan kami Quran. Wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, alimkan kami ilmu Al-Quran, iaitu ilmu ta'wil. Wa 'allimna al-bayan. Ya Allah, alimkan kami dalam keadaan ilmu yang bayan, ilmu yang menerangkan ilmu Al-Quran itu. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, mustajabkan doa kami, mustajabkan doa kami, mustajabkan doa kami. Tuan-tuan lagu duk tengok saya nampak sopangan orang kata apa? Mengkarung lapang. Aduh, itu. Rugi besar tuan-tuan. Satu lagi, di sini saya tahu tok-tok guru mesti banyak duk mengajak kitab di sini. Selalunya tok guru dia akan mulakan mukadimah sebelum nak baca kitab. Hak ni tuan-tuan selalu dengar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Pernah dengar lah yang tu? Lagu tak pernah dengar Dia kata aku tak pernah dengar pun. Hang mai duduk sejuk-sejuk hang lena. Bila hang lena hang dengar wallahu alam baru hang jaga. Dia kata aku duduk dengar wallahu alam. Memanglah hang kaki lena. Apa makna dia qala al-musannif dan telah berkata pengarang kitab hak kita nak baca ni. Wa nafa'ana bi'ulumihi, yang mana kita nak ambil manfaat akan ilmu dia fid darain, di dunia dan juga di akhirat. Fid daraini amin. Amin makna dia ya Allah mustajab. Kalau itu doa, tuan-tuan sekalian. Berapa banyak di kalangan kita yang tak pernah sebut amin langsung. Sebab dia duk ingat yang tu mungkin mukaddimah ke ustaz dia nak ceramah kat orang. Yang ni yang rogi. Kita mengaji berpuluh tahun, malam ni baru tahu. Allah, aku mengaji kat 30 tahun dah pokok tampang ni. Malam ni baru aku tahu yang tu rupanya amin. Dia pun lepas pada ni dia tunggu amin. Lena juga dia pun. Ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mai baru kita nak masuk tajuk Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj. Apa makna Isra'? Apa makna Mi'raj? Kemarin 27 Rejab. Hari ini 28. 27 Rejab. Menurut Syekh Daud Al-Fatani, ijma' ulama, Syekh Daud dalam kitab dia Kifayatul Muhtaj, iaitulah kitab yang mencukupkan bagi orang-orang yang memerlukan. Itu kitab lama. Kitab tu dibuat oleh Syekh Daud Al-Fatani. Dia kata ijma' ulama, kesepakatan ataupun majoriti para ulama menyatakan bahawa Isra' wal Mi'raj itu berlaku pada 7 likur. 7 likur ni maksud dia apa? Bahasa Jawa likur tu di antara 20 hingga ke 30. Maknanya 20 lah likur tu. Kalau 7 ditambahkan 20 tambah 7 dia jadi apa? 27. 27 bila? 27 Rejab. Benda tu terjadi. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu terjadi. Yang tu satu pandangan ulama. Ada pandangan ulama yang lain menyatakan terjadi dalam bulan Rabiul Awal. Ada ulama lain kata jadi dalam bulan Ramadan. Apapun bila nak jadi tuan-tuan sekalian, yang tu tak jadi masalah. Yang penting peristiwa agung dan peristiwa besar ini di antara peristiwa-peristiwa pelik yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Banyak peristiwa pelik yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Tetapi Isra' dan Mi'raj merupakan peristiwa bukan takat pelik, tetapi dia merupakan peristiwa yang terbesar. Kerana di antara tujuan kepada Isra' dan Mi'raj itu apa? Iaitulah kefarduan salat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW supaya diamalkan oleh Nabi dan seluruh umat-umat dia. Tuan-tuan, yang tu penghujung sekali kita cerita sikit. Kita akan sentuh sikit tentang solat ni. Cuma sekarang ni kita nak tahu apa makna Isra', apa makna Mi'raj. Isra' ni makna apa? Iaitulah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada waktu malam, bermula daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu makna kepada Isra'. Manakala Mi'raj pula apa dia? Iaitulah diangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana di Masjidil Aqsa, Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit dunia, langit pertama, langit kedua, langit sampai langit yang ketujuh. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di Baitul Ma'mur, yang dalam hadis menyatakan sebuah masjid yang di dalamnya itu terdapat 70,000 malaikat satu waktu mereka semayang. Dan apabila keluarnya malaikat itu, mereka tidak akan datang lagi sampailah hari kiamat. Maknanya 70,000 ni keluar, mai 70,000 lain pula. Mereka mai hanya sekali saja. Tuan-tuan bayangkanlah kalau satu waktu, sekali saja 70,000, tapi tiap-tiap waktu malaikat-malaikat yang lain, maknanya malaikat berlungguk-lungguk, bercambah-cambah yang Allah Ta'ala jadikan. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi ketika mana berhadapan di hadapan Allah Azza wa Jalla, Nabi tunduk, lalu Allah Ta'ala kata, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepala kamu ya Muhammad. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi? Iaitulah kefarduan khamsina, kefarduan semayang sebanyak 50 waktu. Tuan-tuan, 50 waktu. Kalau kira satu hari 50 waktu, kalau tak jumpa Nabi Musa, maknanya setengah jam kita akan berhenti semayang, setengah jam kita akan berhenti semayang. Baru cukup 50 waktu. Yang paling dia duk berasa berat sekali Tok Bilal. 50 bang, Tok Bilal. 5 waktu pun jarang-jarang duk ada. Sat pi rumah anak, sat pi makan kenduri, sat kena stroke, haba. Macam-macam Tok Imam kan. Apa Tok Bilal minta maaf. Kalau 50 waktu, dia akan angkat tangan, give up awal lagi. Hang bagi pilah berapa puluh ribu aku tak mau. Berak pun tak ada no, dia kata. Tak sat nak kena azan, sat-sat nak kena azan 50 waktu. Kita pun tak ada nak buat kerja apa. Tu jumpa Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa lah ada dialog dia di situ. Baik, itu makna Isra wal Mi'raj. Boleh faham lah? Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, ayat Al-Quran dalam 2 surah banyak menceritakan tentang peristiwa ini. Iaitulah surah yang pertama yang dibacakan oleh adik kita tadi, iaitulah surah Bani Israel. Ada tak dalam Quran surah Bani Israel? Tobat lahum, cari tak jumpa. Sebab itu disebut sebagai suratil Isra, ataupun dalam nama dia yang lain disebut sebagai surah Bani Israel. Pasal apa surah Bani Israel? Kerana di dalam surah itu banyak memaparkan kisah-kisah macam mana perangai-perangai golongan Bani Israel. Sebab tu surah tu disebut sebagai surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Surah yang lain pun banyak nama juga. Antara dia suratil Insan yang kita duk baca pagi Jumaat. Tok Bilal, Tok Imam dia akan baca 2 surah. Yang pertama surah Alif Lam Tanzil ataupun Alif Lam Sajdah. Kan dia baca panjang surah tu. Lepas tu dia akan baca pula selepas daripada tu suratil Insan. Hal ata 'alal insani haynun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kan kita baca yang tu? Kan? Jadi kita baca surah tu. Surah Insan tu juga disebut sebagai surah Ad-Dahri. Boleh faham tuan sekalian? Itu maknanya. Sama macam surah Al-Fatihah juga. Suratil Fatihah disebut juga sebagai surah Ummul Quran, iaitulah ibu kepada Al-Quran. Dan surah yang lain juga disebut sebagai surah Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Surah Al-Fatihah juga disebut sebagai suratul Hamdu, pasal dia dimulakan dengan Alhamdulillah. Itu makna dia kepada surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Isra ni pun sama. Dan ayat yang lain ataupun surah yang lain, iaitulah surah An-Najmi wan Najmi idza hawa. Yang tu kalau tuan-tuan baca surah tu daripada mula sampai kepada ayat 12, dia menceritakan bagaimana rupa bentuk Jibril, macam mana cerita perjalanan Mi'raj yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin mukminin rahimakumullah. Dan yang seterusnya, tang mana peristiwa-peristiwa Isra' Mi'raj ni kita nak tahu, iaitulah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan lebih daripada 46 orang sahabat cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Detail cerita dia, 46 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Mari kita tengok apa yang adik kita baca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat yang pertama, surah Al-Isra. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir antara dia Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia menyatakan
apabila Allah Ta'ala menggunakan ayat yang dimulakan dengan perkataan tasbih. Tasbih ni apa? Subhana. Dalam Al-Quran, dia ada sebanyak 7 surah yang menggunakan perkataan tasbih. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Isra, surah yang ke-17. Allah Ta'ala menggunakan kalimah subhana. Itu satu. Lepas itu juga, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hadid, iaitulah surah yang ke-57. Allah Ta'ala menggunakan perkataan sabbaha. Sama juga dengan surah Al-Hashr, Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan sabbaha lillah. Iaitu dalam surah As-Saff, surah yang ke-61, Allah Ta'ala menggunakan perkataan yusabbihu. Sama juga dengan surah Jum'ah, surah yang ke-62, Allah Ta'ala menggunakan perkataan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudus, surah Jumaat. Juga dalam surah At-Taghabun, Allah Ta'ala menggunakan perkataan yusabbihu lillah. Dan surah yang terakhir, surah yang ke-87, Allah Ta'ala menggunakan perkataan sabbih. Sabbih ni apa? Bertasbihlah kamu. Dalam surah apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Nampak tak? Maknanya, bila guna surah-surah ataupun tasbih-tasbih tu di permulaan, apa makna subhanallah ni? Maknanya menunjukkan satu benda yang ta'ajub dan seterusnya mensucikan bahawasanya benda itu bukan sebarangan makhluk yang buat, tetapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkataan subhanallah maksud apa? Maha suci Allah. Allah Ta'ala tidak akan ada sifat kekurangan pada dia. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, iaitulah sifat kesempurnaan. Pasal itu kita sebut subhanallah. Bila tengok benda-benda pelik, subhanallah. Kita tengok kilat, subhanallah. Kita tengok apa-apa yang ajaib, subhanallah. Boleh faham tuan sekalian? Baik. Yang seterusnya, Allah Ta'ala kata, subhanalladzi, maha suci Allah Ta'ala. Alladzi itu makna dia yang. Asra. Tu asra ni asal daripada perkataan sara. Sara ni makna apa? Perjalanan yang dilakukan pada waktu malam. Itu makna dia asra. Dan apabila ditambahkan perkataan alif, asra itu maknanya memperjalankan. Bila memperjalankan, adakah Nabi berjalan sendiri? Memperjalankan, adakah Nabi berjalan sendiri? Maknanya bukan Nabi berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu, bila Nabi yang diperjalankan, maknanya benda tu bukan takat sampai ke Masjidil Aqsa, bukan takat naik langit, keliling dunia satu malam pun boleh dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kuasa Allah Taala itulah yang memperjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Kalau dia jalan sendiri mungkin tak masuk akal. Mana boleh perjalanan daripada Mekah menuju ke Palestin, sebulan pi, sebulan balik mai, tapi Nabi Muhammad boleh pi dan juga balik mai dalam keadaan tak sampai daripada satu malam. Boleh faham tuan sekalian? Jadi tuan-tuan, maksud dia macam itulah. Tuan-tuan, macam saya ni, saya mai daripada Perak Kapok. Kalau mai berjalan kaki daripada Perak Kapok, mai ke masjid tuan-tuan ni, saya rasa lagi pukul 12 harus sampai. Tapi saya mai apa? Saya main dengan kereta. Ustaz, sampai awal? Bukan saya sampai awal dah. Kereta tu tekan minyak awal sampai. Itu tak betul tuan sekalian. Itu maksud dia. Saya selalu buat contoh macam mana. Tuan-tuan ada anak umur apa? 7 bulan. Contoh ada 7 bulan. Boleh berjalan tak 7 bulan? Tak boleh berjalan lagi. Anak tu pula kita bawa pergi naik Bukit Bendera. Petang tadi kita bawa naik Bukit Bendera. Lepas tu kita balik mai ke Pokok Tampang ni. Betul ada pula orang kata, amboi, nama anak tu Syawal, sebut nama anak tu. Amboi Syawal, tadi rabat Bukit Bendera, orang lain dengar, garu kepala. Umur 7 bulan takkan pandai rabat Bukit Bendera dah. Hang, ni cerdik terlebih daripada profesor lagi. Kan? Amboi rabat Bukit Bendera. Tuan-tuan nampak tak? Secara maklum kita tahu bukan dia yang rabat, mak dia yang bawa pindah atas Bukit Bendera tu. Tidak betul? Lagu tak apa nak angguk nganga apa. Itu makna dia. Jadi kalau makna dia macam tu, masuk akal tak masuk akal apa yang jadi kepada Nabi? Masuk akal.
Sebab ada golongan-golongan, antara ada golongan orientalis ataupun golongan yang meletakkan akal melebihi daripada wahyu. Mu'tazilah, neo-Mu'tazilah yang berlaku sekarang ni. Mereka duk tengok benda logik akal, mereka menyatakan apa yang berlaku Isra' dan Mi'raj ini hanyalah khayalan Nabi SAW. Mereka kata tak mungkin boleh berjalan sampai naik ke langit lah, apa semua tak mungkin. Pasal itulah mereka tak semayang sampai ke hari ni. Pasal apa kami tak semayang? Hang percaya ke cerita semayang? Mana masuk akal cerita semayang? Zaman tu tak boleh. Kalau zaman kita pun, Syekh Muzaffar dia nak naik pergi ke bulan je. Bukan pergi ke Sidratil Muntaha tu. Tu pun dia pakai macam-macam. Dia pakai bekas racun. Dia pun tak tahu. Dia kata bekas racun lah. Dia pakai bekas racun. Dia pakai baju hak nak pergi ambil madu kelulut. Dia kata lagu tu. Padahal yang tu baju angkasawan. Dia tak erti nak sebut. Tu pun tak orang semayang. Dia duk fikir lagu mana. Kita pun tak tahu. Dia kata, hang boleh percaya ke dia kata. Lepas tu dia tanya, dia kata pula, dia kata main-mainlah Nabi dengan Allah Ta'ala ni pula. Dah Allah Ta'ala bagi 50, Nabi pegang 50, turun main sudahlah. Yang duk pindah pula pergi minta 5. Yang Nabi pun minta 5, awak tak minta 50 tu. Ada tak ada orang pakai macam tu? Pokok tampang yang ramai macam tu. Tak orang ni yang angguk mak. Main-main. Nampak macam main-main tak? Nabi naik, ya Allah, kuranglah 5. Tuhan kata, okey, turun. Naik pula, ya Allah, kuranglah 5. Naik, turun, 25 kali kot. Naik, turun. Ingat main-main ke abad semayang ni, dia kata. Kita duk fikir-fikir, betul juga. Anak melah kali dengan kita-kita pun tak semayang. Tuan-tuan, ada. Zaman-zaman lah ni, dia perangai macam tu, dia ada. Allahu Akbar. Jadi, ayat Quran ni sendiri, yang tu yang kata i'jazul Quran. Yang kata mu'jizat Al-Quran itu pada ayat dia. Pada lafaz-lafaz dia. Sebab itulah pada zaman Nabi SAW ada orang-orang yang al-kadzabun, orang-orang yang mendakwa kata depa tu Nabi, depa cuba cipta ayat-ayat untuk nak sama dengan ayat Al-Quran. Tetapi langsung tak sedap, malah terkeluar daripada tata cara ataupun tata bahasa Arab tu sendiri. Al-Quran unik dan mukjizatnya Al-Quran tu pada mana? Pada bahasa Al-Quran, pada ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan tengok dia sebut, kalau kita dengar, ya Allah, makna-makna dia ni cukup berasa di hati kita. Kan kita pergi semayang di Mekah, semayang tarawih di Mekah, kita tengok macam mana. Ketika mana imam Mekah ni dia baca ayat Quran, orang-orang Arab ni menangis. Pasal dia faham ayat-ayat Quran tu. Dan ayat Quran tu ketika mana menceritakan tentang kasih sayang, mereka baca lembut. Bila cerita tentang neraka, mereka baca keras. Kita pula kasih sayang kan neraka ke baca serupa tu ya. Tuan-tuan, kita ambil surah Al-Qari'ah. Tuhan kata apa? Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ayat tu kata apa? فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, barang siapa yang timbangan dia tu berat, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, maka dia akan hidup di syurga dalam keadaan diredai oleh Allah Ta'ala. Tang tu lembutlah sikit. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangan amalan dia, fa ummuhu hawiyah, maka tempat dia adalah neraka hawiyah. Adakah kita baca Quran aku tu? Fa amma man thaqulat mawazinuh, baca lagu tu. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dia baca sopangan Cina lama, duk main apa nama? Duk main tokong apa orang panggil tu? Duk main apa? Wayang tongkuai ke? Langsung hak kita duk belakang ni tuan-tuan sekalian, tak rasa apa. Pasal tu kalau tuan-tuan pergi negara Arab, pergi Mesir ke, tuan-tuan pergi pergi Mekah, ketika mana tu imam dia baca ayat-ayat yang tentang neraka, dia baca dengan penuh rasa takut. Orang Arab hak belakang ni menangis tak esak-esak. Kita pun pergi menangis juga. Balik-balik maktab, orang tanya, Ajah, pasal apa menangis tadi? Faham ke? Tak, dia kata tu Arab tu pijak kaki aku, dia kata. Rupanya tu Arab tu pijak kaki dia, menangis juga. Ingatkan dia faham. Ya Allah, tuan-tuan. Ini Al-Quran ni.
Malam ni saya nak urai satu ayat ni ya. Tak tahulah sampai pukul berapa. Kan? Selalunya saya hurai ni dekat-dekat pukul 12. Bolehkah kita sampai pukul 12? Tak apa, PTA sendiri tak apa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita tahu, asra maknanya yang memperjalankan Nabi SAW pada waktu malam. Tuan-tuan pegang ni tu. Kalau jalan waktu siang, dia tak sebut kata asra. Lepas itu pula, perkataan bi'abdihi. Apa makna abdihi? Dengan hambanya. Yang memperjalankan akan hamba dia, juga disebut yang memperjalankan dengan hamba dia. Maknanya Nabi SAW bukan hanya dia diperjalankan, malah Allah Ta'ala juga beserta dengan Nabi SAW dalam Isra' dan Mi'raj itu. Perkataan abdun, hamba di situ. Pasal apa digunakan hamba? Pasal apa tidak digunakan bi Muhammadin? Biar sebut nama siap-siap baru tahu ni memang betul jadi kat Nabi Muhammad. Kerana perkataan hamba tu, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Rakaizul Quran, dalam kitab dia kata apa? Di situ hamba maksud dia mempunyai dua unsur. Apa dia? Iaitulah unsur ruh dan juga unsur jasad. Yang berjalan ni bukan hanya roh saja, tetapi jasad dia juga sama. Maknanya macam kita ni lah. Kan? Jasad dan badan kita ni sekali jalan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana ada orang menyatakan Nabi SAW perjalanan pada malam itu hanyalah mimpi semata-mata. Dia kata betul lah, memang mimpi lah. Pasal apa? Pasal mimpi para Nabi ni benar. Dia kata, kalau ikut jasad ni nampak macam tak masuk akal. Kita balik, kita kilas balik dakwaan dia apa? Pasal apa tak masuk akal? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa Nabi. Bila Allah Taala bawa Nabi, tidak ada benda yang mustahil pada Allah Taala. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan baca surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala sesuatu urusan tu Tuhan dia nak buat, cukup dengan Tuhan kata kun, jadilah, fayakun. Maka benda tu jadi. Kalau Tuhan kata ni aku nak buat rumah bagi besar ni, rumah besar Pulau Pinang. Tuhan kata jadi tu rumah. Tak perlu nak ada kontraktor, tak perlu nak ada plan cadangan, tak perlu nak ada tanah besar, tak perlu. Tuhan kata jadi. Kalaulah macam tu tuan-tuan sekalian, maka menolak dakwaan yang menyatakan bahawa ini melalui mimpi. Yang kedua pula, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Muhammad, ingat elok-elok. Apa yang kami tunjukkan kepada kamu pada malam Isra' dan Mi'raj ini, dia akan menjadi fitnah kepada manusia. Pasal apa Tuhan peringat macam tu? Kerana benda ni adalah dalam keadaan Nabi sedang, dalam keadaan roh dan jasad. Kalaulah hanya roh saja, dia tak jadi fitnah. Itu tak betul tuan sekalian. Tuan-tuan semalam mimpi, contoh ada mimpi lah. Kalau betul-betul mimpi, dia jadi fitnah tak fitnah? Pagi tadi, main habang kat orang. Allah, semalam aku mimpi. Mimpi apa? Aku menikah 4 orang sudah. Betul tak betul? Habang kat bini-bini pun tak marah. Dia kata aku menikah 4 orang sedih. Aku duduk dalam masjid kan malam tu Ustaz Luqman kata, aku mimpi waktu tu. Dengar Ustaz Luqman ceramah, tiba-tiba ada orang duk kuik kepala bau aku kali-kali dia panggil aku, mai. Dia bawa aku duduk atas pelamin, siap-siap dah. Agak-agak orang nak gila fitnah. Nak kata aku tu lah kat kawan tu. Tak ada, mimpi 4 orang tu. Aku lagi dahsyat, aku 10 orang tu nikah. Tuan-tuan nampak? Dia jadi fitnah tak? Tak jadi fitnah. Pasal mimpi, tuan-tuan sekalian. Betul tak betul? Kalau jadi mimpi kat Nabi, takkan nak jadi fitnah. Takkan orang nak kata Nabi ni murung. Takkan orang nak kata Nabi ni gila. Takkanlah Abu Jahal dia nak panggil semua orang hampa mai dengar apa Nabi Muhammad nak abang ni. Tiba-tiba Nabi cerita tu terjadi 3 golongan. Ada satu golongan yang tak percaya kepada Nabi. Satu golongan yang 50. Satu golongan yang percaya As-Siddiq. Dia percaya kat Nabi. Pasal apa kena jadi 3 golongan? Kerana ini adalah benda yang benar yang jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan abdun di situ adalah roh dan juga jasad. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian. Laila. Makna dia apa Laila? Malam. Tadi saya dah sebut dah.
Asra maknanya memperjalankan akan dia pada waktu malam. Pasal apa perlu lagi perkataan malam di penghujung tu? Tuan nampak tak? Maknanya dia akan jadi orang pokok tampang kata redundant. Tahu redundant? Dia akan jadi bertempek-tempek. Kan? Contoh macam saya kata, tuan-tuan, malam ni saya nak balik rumah saya pada waktu malam. Saya sebut begitu. Dia jadi dua lah perkataan. Malam ni saya nak balik rumah saya. Cukup orang tahu, oh ustaz balik malam. Cukup lah. Pasal apa nak kena sebut lagi? Malam ni saya akan balik rumah saya pada waktu malam. Ada pula perkataan malam pula di hadapan tu. Ayat Quran dia cerita macam tu. Adakah ayat Quran ini adalah ayat yang sudah terkeluar daripada tata bahasa? Tidak, tuan-tuan sekalian. Lailan di sini, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, dia kata lailan itu adalah sedikit daripada malam. Penegasan menunjukkan perjalanan itu bukan berlaku satu malam, tetapi hanya sedikit daripada malam. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ni hadis agak dhaif, kerana tempat duduk Nabi, tempat duduk sebelum Jibril mai ambil Nabi, ada yang menyatakan dia banyak versi. Ada menyatakan Nabi diambil waktu tu Nabi duduk dekat dengan Hijr Ismail. Nabi duduk tentu, tiba-tiba Jibril mai ambil Nabi, bawa Nabi ke Zamzam. Ada yang menyatakan Nabi duduk di rumah Ummu Hani, iaitu anak kepada Abi Talib. Bila Nabi balik tempat tu, Nabi pergi pegang tempat yang dia tidur, yang diambil oleh Jibril tadi. Nabi masih rasa lagi akan kepanasan tempat tu. Ni tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan mengkit-mengkit, tuan-tuan pegang bawah ni. Jadi panas ke sejuk? Tak apa nak angguk. Kalau kentut panas ustaz Tidak ada. Maknanya tuan-tuan mengkit tu main-main pegang-pegang. Oi sejuk noh. Makna dia lama dah. Betul tak betul? Yang ni bila tuan-tuan pegang, oi panas lagi. Sat saja tuan-tuan mengkit. Itulah di antara hujah kepada lailan, perkataan lailan ni pada waktu malam ni. Baik, hadirin mukminin rahimakumullah. Kenapa perjalanan ini diperjalankan pada waktu malam? Pasal apa tak waktu siang? Kerana nak menguji lagi iman orang-orang dan juga umat-umat Nabi SAW. Kalau jalan waktu siang orang nampak, jalan waktu malam orang tak nampak. Itu ujian terhadap Nabi. Nak tengok min ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan hampa yang betul-betul baik amalan dan percaya kepada baginda Rasul SAW. Dalam kitab Isra' wal Mi'raj, karangan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia kata pasal apa perjalanan itu terjadi pada waktu malam? Yang pertama, untuk mempertebalkan keimanan umat-umat baginda Nabi SAW. Itu semua satu. Yang kedua pasal apa? Kerana waktu malam adalah waktu untuk kita berkhulwah, untuk kita menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat pada waktu malam lain dengan ibadat pada waktu siang. Betul tak tuan-tuan sekalian? Bangunlah di tengah malam, mangkit tengah malam. Cuma tengah malam ni jangan mangkit awal sangat. Lah ni kita subuh ke apa? Lebih kurang dalam 26 suku tu kan? Lebih kurang macam tu. Mangkitlah pukul 5.45 ke 5.30. Jangan mangkit pukul 4. Ni mangkit pukul 4 kemai, baca meratib sampai terkeluar bumbung-bumbung. La ilaha illallah, macam-macam lah kan. Hasbi, baca macam-macam. Tuan-tuan, lepas tu duduk kat pukul 5 senyap. Lena dah. Kan dah mangkit pukul 4 awal ingat semangat. Lena dah. Gerak-gerak tak mangkit dah. Sedang-sedang lepas asyak. Tuan-tuan, jangan duk semangat lagu tu. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzammil, ayat 1 dan juga ayat 2. Tuhan kata apa? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang duk berselimut, wahai orang-orang duk lena ni. Qumil laili illa qalila, mangkitlah waktu malam. Nampak Tuhan kata apa? Qum ni maksudnya mangkit. Al-laila, waktu malam ni, illa istisna. Kan, except. Qalila, kecuali sikit, jangan panjang. Tuhan pun tahu kata kita ni kaki lena. Dah lah lena lambat pukul 12, pukul 1. Lepas tu hang nak mangkit sampai sampai tengah malam. Jangan, mangkit sikit sudah. Mangkit boleh buat 2 rakaat cukup. Boleh baca Quran sikit cukup.
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Waktu tu berdoalah kepada Tuhan kamu dengan tadarru', dengan hati yang rendah, wa khufiyah, dengan bahasa yang slow, dengan bahasa yang orang tak dengar. Bukan derai-derai. Ni mangkit tengah malam, satu kampung tak boleh lena. Pasal apa? Oh tu. Nak keluar benda pelik ni. Kan? Oh dia kata Tok Haji tu mangkit dah. Kalau dia mangkit tengah malam, hingap habis-habis. Tahu kata dia mangkit. Kalau dia tak mangkit tengah malam, tahu dah tak bunyi apa, terlena lah tu. Allah. Nampak Quran kata apa? Qalila, mangkit sikit aja. Dan di saat itu bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab antara orang yang akan mendapat syafaat, iaitulah syafaat yaumal qiyamah, arash Allah Taala menaungi dia. Iaitulah orang yang tulul qiyam, dia mangkit waktu malam. Dia sepanjang malam, dia mangkit sikit daripada malam, dan dia semayang tu tuan-tuan, dia berdiri lama. Semayang malam ni dia berdiri lama, bukan rakaat banyak. Sebab Nabi SAW semayang masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Banyak hadis yang sahih menceritakan Nabi semayang waktu malam hanyalah 11 rakaat berserta dengan witir. Kita semayang berapa rakaat tuan sekalian? Oh, mai bulan Ramadan semayang 23 rakaat. Balik-balik skru lutut jatuh. Tidak tak? Oh, kemas kita. Nabi buat 8 noh, aku kira 23, kemas lagi aku pada Nabi. Oh, cara sembang dia kedai kopi tu. Tu pun 3 malam ya. Lepas tu ruyuk tak nampak dah sama mana tuan sekalian. Ya Allah. Nampak? Nabi SAW. Tetapi Nabi walaupun 11 rakaat Nabi buat, 1 rakaat Nabi membacakan ayat Quran hampir 300 ayat. Kita bolehkah 300 ayat? 3 ayat tu pun tambah sembahyang tarawih. Saya tak tahu nak main tarawih ni, betul tak saya? Tok Imam hak kemah adalah Tok Imam yang boleh baca suratil Fatihah dengan senapah. Hak tu kemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman sampai waladdallin. Tu makmum tu amin renyih sopan ngarbo balak. Oh amin kemah. Mana sekalian? Kemah. Tapi kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, hak belakang ni jahanam, pukul berapa nak habis, mampu ya dah. Aku pula silap main duduk soh mula-mula, dia kata. Kalau aku duduk belakang boleh gagah cunggit lari, dia kata. Main duduk depan Allah. Dia pula sikit-sikit tak apa nak lepas. Modal lagu tu pula mampu dah. Dia main waktu tu sakit perut, nak terberak, nak terkencing, dia main macam-macam lah. Kencing manis pun main waktu tu. Dia main macam-macam. Tuan sekalian. Allahu Rabbi tabarakallah. Yang kata kita ni mengkira sungguh dengan Allah Ta'ala. Dia tak boleh. Tuan-tuan kalau tak mau mengkira ni sahabat, bolehkah saya ceramah ni, bolehkah? No? Nak baca semua Isra' Mi'raj ni, sampai pagi esok tak habis ni. Jadi kita hurai sikit-sikit lagu tu lah. Kurang-kurang nanti pokok tambang panggil saya lain. Kau ni, siri kita nak buat Isra' Mi'raj ni kurang-kurang 20 siri ni. Kan? Tak apalah. Tuan-tuan, saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan lah. Ni tak benar orang buat lagi. Tapi tuan-tuan buat lah di Masjid Pokok Tambang ni. Ajak doktor nanti apa nama. Baca ayat Quran. Ambillah ahraful muqata'ah. Sebab yang ni berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi kata man qara'a harfan, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran falahu bihi hasanah, dia akan dapat satu pahala. Wal hasanatu bi 10 amsalihha, satu pahala akan digandakan dengan 10 pahala. Nabi kata la aqulu alif lam mim harf. Aku tak kata alif lam mim satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maknanya 3 huruf. 3 huruf dapat apa? 30 pahala dia dapat. Tuan-tuan balik, nanti sembang tengok dengan Tok Imam. Tarawih kali ni kita ambil huruf-huruf ahraful muqata'ah. Huruf hak potong-potong ni kita buat sembahyang tarawih. Boleh faham tuan sekalian? Buat 20 rakaat. Mesti 20 rakaat habis-habis tu makmum dia akan request, Tok Imam 20 rakaat tak boleh lah, double dari 40 kah? Tuan-tuan tak faham gini? Tak nampak lagi macam mana ni? Bacalah ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir. Habislah. Waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hak belakang kata, oh nak mula surah Baqarah, Jahannam lah kita ni. Rupanya dia berhenti dekat tu ya. Allahu Akbar. Dia naik rakaat yang kedua pula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia kata Yasin pula, Jahannam. Rupanya Allahu Akbar. Baca yang tu ya. Hak tu surah Quran tahu tak? Tak apa nak angguk ni. Betul ustaz sudah buat main ajaran baru. 2 rakaat tuan-tuan baca berapa huruf? 5 huruf ya. Rakaat pertama alif lam mim Allahu Akbar. Lepas tu rakaat kedua nun. Satu ya, nun Allahu Akbar. Saya rasa pokok tampang ni penuh orang semayang sampai atas bumbung. Habis tu ya Latif. Lagu tu punya duk angguk tu. Ya seronok tuan sekalian pasal apa boleh baca huruf hak pendek-pendek gitu. Iyalah daripada duk baca Fatihah saja. Dia tak? Bulan puasa tahun lepas bukan baca Fatihah saja ke kita di rumah kita. Sampai bini pun kata, abang tak boleh tambah surah lazim ke? Aku singgung hang lagi ha. Aku jadi imam ni pun besar toh dah. Hang tahu tak sikit punya berak cirit nak boleh jadi imam, dia kata aku tu. Sebab tu dia honggak pintu masjid nak boleh semayang juga. Dia pergi maki pejabat agama apa duk tutup masjid orang nak main semayang. Rupanya dia duk kena pelekoh jadi imam di rumah. Cuy tak cuy? Maklum dia kata, ya Allah aku dapat apa, aku menikah dengan orang ke beruang. Maklum di rumah ni. Tu pun lah ni duk main tanya, jumpa ustaz. Kita trik ni dan kau ustaz nak kita nak semayang raya di masjid. Pasal apa? Pasal tahun lepas kena dah jadi tok khatib. Anak dia gelak sampai berak tuan sekalian. Anak gelak pasal pak ni dia baca amma ba'du. Dia tak lepas duk pegang tu. Mok tu, bukan pegang tongkat. Mok dia pegang. Sampai duk tengok anak dia. Kata kat anak dia, hang gelak aku jijak sampai mampu kata. Aku nak baca. Subhanallah. Betul tak sekalian? Tuan-tuan lah tu, murung ya. Lepas tu duk telefon. Ustaz, kalau kita semayang saja tak baca khutbah, tak apa kot Ustaz. No? Oh, takut, tuan sekalian. Tu jangan duk bertikai. Orang duk baca khutbah tak betul ke, Tok Imam baca tak betul. Jangan duk bertikai. Kita duk di balai lentang. Apalah Tok Imam baca pun karut. Hang jadi imam tengok. Hang baru tahu. Hang jadi imam. Hang berasa serupa dengan cerita drama Indonesia. Dia main kamera lagu tu. Pernah tengok cerita drama Indonesia? Bawang putih, bawang merah. Kan? Dia main lagu tu. Dia main lagu tu. Dia kata, amboi. Dia nampak belakang ni serupa dengan malaikat yang jadi makmum dia. Baru hang tahu. Hang naik baca khutbah waktu tu, hang pegang-pegang, hang tengok orang pakai duk jeger kat hang, baru hang tahu waktu tu. Nak baca alhamdulillah ke nak ilah hadratin nabi dulu, dia main celah tu pula angin pula pergi tolak pula sorat. Khutbah tu hilang pas ke mana? Mampus dah aku duduk atas ni. Tuan-tuan, jangan buat pasal. Ingat orang naik baca khutbah tu naik saja-saja ke? Tuan-tuan tengok duk naik ketak tu, memang ketak sungguh lah. Kita duk bawa ketak, mengarut, sambil duk main. Hang naik tengok. Kan? Hang naik. Saya ada seorang sahabat ni cerita ni. Allah, dia apa? Di Jitra, Masjid Jitra. Kan? Dia pernah jadi, dia kata. Waktu tu, depa di belah Kedah ni. Ni belah Kedah ni. Bila Tok Imam tak ada, Tok Bilal akan ganti tempat Tok Imam. Sebab tu depa ada pelapis. Tok Siak ni, dia bersedia. Hang bukan Siak saja. Kalau Tok Bilal tak ada, hang kena jadi Bilal. Kita di Pulau Pinang, aku Siak, dia kata, Tok Bilal tu kerja. Tok Bilal mana aku nak tahu, dia kata. Dia pun kira duk cuci jamban aku tu lah. Walaupun dah masuk waktu. Mana aku nak tahu tu tugas Tok Bilal? Tak. Sana ada. Hang walaupun hang Siak, hang kena jadi Bilal. Kan? Hang walaupun hang Bilal, kalau Tok Imam tak ada, hang kena jadi imam. Maknanya mereka ada pelapis. Habis imam, mereka naik, mereka naik macam tu. Kita pun akan cuba buat macam tu lah di Pulau Pinang, insyaAllah. Kan? Khususnya di Pala Batas, kita mula tu dulu. Kan? Jadi Tok Bilal ni, dia Tok Bilal, duk azan aja. Lepas tu Tok Imam tak main. Bila Tok Imam tak main, orang lain kat dia, tak ada siapa yang boleh jadi. Hang lah. Kami tak ada, bukan jawatan kuasa, bukan pegawai masjid. Kena baca khutbah. Dia kata balik di rumah duk ulang 7 kali dah khutbah tu. Dia kata duk ulang sampai masuk dalam bilik ayat pun tersebut khutbah. Dia kata hari Jumaat tu baru tahu. Dia kata. Sampai tang tu dengar kata azan hak kedua, dengar azan pertama tu dah mula ketang lah. Lepas tu nampak depa pegang tungkan innallaha wa mala, dia pun pejam mata. Dia buka mata, rupanya duduk atas mimbar dah. Aku pun tak sedar bila aku naik, dia kata. Tuan-tuan, bukan mudah nak jadi Tok Bilal. Nak jadi Tok Khatib bukan mudah. Allahu akbar, tabarakallah. Boleh lah?
Baik, jadi macam itulah kita sembahyang. Bangkit tengah malam, bacalah sikit. Baik, pukul berapa lah kita ni? Satu ayat tak habis ni. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut Lailan. Lailan ni pasal apa juga di waktu malam? Kerana pada waktu malam itu mustajabnya doa. Allahu Akbar. Bangun tengah malam. Hadirin dan mukminin rahimakumullah, makcik-makcik, ayah-ayah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ketika mana sepertiga malam, yang ni saya selalu kongsi dengan kekasih hati saya dunia dan akhirat. Jumpalah kita sepertiga malam, saya kongsi dengan dia. Tuan-tuan, apa dia? Sepertiga malam Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Tuhan akan turun ke langit. Itu hadis-hadis tu. Akan turun langit dunia tu, ulama khalaf menyatakan bahawa rahmat Allah Ta'ala turun dan juga Allah Ta'ala membuka pintu pendengaran, pintu ruang untuk dia mendengar orang-orang yang berdoa di saat itu. Tuhan turun Tuhan berada dekat dengan orang-orang yang pada waktu malam dia boleh bangkit. Kena tidur sejuk waktu malam kita bangkit, pergi ambil ayat semayang dan sebagainya, kita tadah tangan, kita membaca doa, memohon keampunan kepada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang memohon doa kepada aku di saat itu, aku akan bagi. Aku pasti akan bagi. Maknanya di tengah malam adalah tempat waktu mustajabnya doa. Mintalah tuan-tuan sekalian, apa sahaja hajat yang kita minta di tengah malam. Jangan kita rugi. Bangkit tengah malam, minta kepada Allah. Sehingga kan Nabi SAW sebut, Nabi kata barang siapa yang bangkit tengah malam, bila bangkit tengah malam, jangan dia tinggalkan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ghafirli. Kita baca yang tu. Bila baca yang tu, Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia apa saja hajat dia minta lah kepada Allah Ta'ala. Tengah malam kita minta. Apatah lagi waktu kita tengah bersujud, kita sujud kepada Allah Ta'ala. Waktu sujud tu ada hadis kata apa? Aqrabu ma yakunul abdu ilallahi azza wa jalla fahuwa sajid. Akrabnya hamba, akrabnya Allah kepada hamba dia adalah ketika mana dia sujud. Fa'aksirud doa. Maka waktu sujud itulah perbanyakkanlah doa. Tuan-tuan, boleh nak? Siapa nak jadi imam sujud yang terakhir, disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia kata apa? Dia kata sujud yang mana kita nak kena sujud, iaitulah kita ambil sujud yang terakhir. Walaupun sujud mula pun boleh sujud lama, tak ada masalah apa. Tapi sujud yang terakhir tu dia panggung-panggung kepala, maknanya dia dah buat tahiyat yang terus. Mudah. Jangan duk sujud hak mula-mula. Ni mula-mula pergi sujud lama dia mangkit-mangkit. Ni rakaat ke berapa tu, mampus dah waktu tu. Kawan hak belakang ni nak sebut subhanallah lama dah, pasal duk mengaji tak pernah sebut. Duk mengaji kitab Muniatul Musalli tu, Tok Guru kata kalau Tok Imam dia duk jadi celaru depan, sebutlah subhanallah. Dia kata kita nak sebut subhanallah lama dah. Tengok jadi celaru, sebut subhanallah. Subhanallah. Tok Imam tu duk fikir, aku rakaat ke berapa tau, padahal baru sujud. Hak ujung tu subhanallah. Lalah kali bebai aku tu. Habaqlah. Dia kata aku tu. Habaqlah rakaat ke berapa subhanallah. Bala otak apa? Dibubuh aku tu berapa ni? Habis. Jahanam, tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam bab semayang jangan kita duk ambil ringan. Boleh faham nah? Jangan duk ambil ringan. Tok Guru mai ajak bab semayang, kita dengar elok-elok sebab ada ilmu-ilmu yang kita tak tahu ketika mana semayang. Takut jadi lagu ni? Tuan, ada kes Tok Imam naik rakaat yang kelima. Bila naik rakaat yang kelima duduk tengah-tengah tu. Dia naik duduk tengah-tengah. Subhanallah. Dia pun jadi lagu tu. Aku nak naik ke nak turun? Nak turun jadi lagu tu. Dia jadi spring. Kan? Hak belakang ni hak mulut hebang. Mayang lain lah Tok Imam payah kan? Jadi begitu. Habis semua pakai mayang lain. Ada sungguh. Dia naik jadi yoyo gitu. Aku nak naik ke tak? Aku nak turun ke tak? Aku nak naik ke tak? Jadi begitu. Pernah jadi kat tuan-tuan tak? Jadi sedih barulah nak selak kitab Muniatul Musalli tu. Kan? Lah tadi tak apa kemas lagu tu. Tuan-tuan, saya nak berhenti dah. Pasal apa? Sebab hidung saya sudah terganggu dengan gulai yang ada di luar. Betul tak betul? Jadi sebelum gulai tu sejuk, kita berhenti awal. Amboi pandai dia apa? Pandai dia atok gitu kan. Dia kata tak dalam pukul 9 hampa mau dombok mai. Jadi ustaz akan berhenti awal sikit. Bagus. Saya pun suka jenis lagu ni. Nak tutup kitab malah kita pun. Baik, sikit lagi. Pada waktu malam juga adalah tempat waktu khusyuknya beribadah kepada Allah. Kan? Waktu malam, waktu khusyuk beribadah kepada Allah. Banyaklah antara yang lain, banyak mukjizat dan karamah yang terjadi pada waktu malam. Baik, kita perhabis ni. Minal Masjidil Haram. Kan? Daripada perjalanan tu daripada mana?
Minal masjidil haram, daripada masjid yang dihormati, ilal masjidil aqsa. Ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa, iaitulah masjid yang jauh. Al-Aqsa makna dia masjid yang jauh. Allah Ta'ala guna perkataan masjid. Pasal apa perkataan masjid? Masjid ni kalau ikut daripada bahasa Arab, dia adalah ismul makan, tempat. Kalau tempat, tuan-tuan sekalian, tak boleh ambil masjid. Sebab ibadat kita bukan hanya sujud. Masjid ni makna dia tempat sujud. Ibadat kita juga ada berdiri. Semayang kita ada berdiri kan? Kalau ada berdiri, dinamakan maqam. Ada duduk. Kalau ada duduk, dinamakan sebagai majlis. Tapi pasal apa diambil sebagai masjid? Tu soalan dia tu. Kerana masjid ataupun tempat sujud ini, tuan-tuan sekalian, menunjukkan tanda kebersamaan kita semua. Tidak ada sifat individualisme. Tidak ada sifat dalam bahasa Arab. Dia kata sifat keakuan, sifat ana, sifat aku. Ananiah, tak ada macam tu. Maknanya siapa masuk dalam masjid, semua sama. Betul tak betul? Hang pangkat apa sekalipun, di situlah tempat hang. Di situlah tempat sujud hang. Mana ada orang kalau pangkat tinggi, dia pergi sujud atas tiang? Ada tak ada? Saya ni Datuk Seri Tan Seri apa semua Seri duk ada, roti Seri apa semua duk ada kat saya ni. Jadi saya tak boleh sembahyang sujud di lantai, saya kena sujud tinggi sikit. Ada ke lagu tu? Hang raja ke, hang apa segalanya, semua hang sujud di lantai. Nak apa? Masjid ni tuan-tuan bukan hak individu. Amalan yang sujud ini bukan amalan individu, tetapi ini adalah amalan jama'i. Masjid ni bukan kita punya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masjida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan jaga elok-elok yang kata masjid itu bukan kepunyaan hampa, tetapi masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila orang nak wakaf sesuatu kepada masjid, dia tak boleh wakaf kata ni wakaf saya kat masjid jadi ikutlah cara saya. Jenuh kalau lagu tu. Dia bagi satu tiang, saya nak tiang ni kalau hijau, dia kata, cat hijau. Saya nak tiang ni kalau biru, biru. Saya nak hijau, cat ni kalau, macam-macam kalau. Jadi cacah merba masjid kita. Maknanya kalau hang masuk, siapa pun hang pegang, hang bukan, masjid ni bukan hak hang, tetapi hak Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Kita hak mai ke masjid ni macam tu lah juga. Janganlah pasal orang yang menjaga masjid, kita tak setuju dengan orang yang jaga masjid, kita tinggal masjid. Hang bukan tinggal masjid, hang bukan tinggal orang yang jaga masjid, tetapi hang tinggal Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata pasal apa masjid tu tak apa nak ada orang. Orang tak apa mau pi pasal apa, orang hak jaga dia pun teruk. Jadi hang pi masjid tu hang pi pasal depa ke pasal Allah Taala? Cuba angguk tengok kepala. Betul dia jadi lagu tu. Tuan-tuan, kita pergilah masjid sebab kita duk ingat masjid tu rumah Allah, bukan rumah mereka. Mereka pun nak pegang lama mana ya. Boleh faham? Dia nak marahlah sikit ni. Kan? Boleh lah. Cerita dia macam tu. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Masjid ni bukan kepunyaan individu, tetapi masjid ni adalah kebersamaan. Sebab itulah digunakan perkataan masjid. Sujud ni maksud apa? Tunduk, patuh, berasa kebersamaan, semua orang sama, jama'i. Itulah diambil perkataan masjid. Boleh faham tuan sekalian? Minal masjidil haram, daripada masjid al-haram. Haram ni makna apa? Makna dia dihormati. Haram tu. Kan? Tu makna dia haram. Kita pernah pergi, yang ni orang lah kata, saya tak tahu lah, mungkin saya tak hidup lagi masa tu. Orang kata apa? Ketika mana kita turun, kita pergi Mekah, kita duduk di maktab kita tu, turun sekali ada teksi putih, nanti dia akan gamit kita. Al-haram, haram, dia akan kata kat kita, tuan sekalian. Haram ni makna apa? No masjidil haram. Tapi dah orang pokok tampang ni, dia tak bisa dengar perkataan. Dia kata haram, panggil kat aku haram. Dia tahu. Itu tak betul? Awak pasal apa haji? Hang tengok ni aku nak pergi terajang dia. Pasal apa dia panggil aku haram? Dia kata. Nampak tuan sekalian? Kawan tu kata haram. Haram tu jom masjidil haram. Tapi dia guna perkataan haram. Tuan-tuan kalau cari masjidil haram di Sembok, tobat tak jumpa. Dia tulis haram, al-haram. Dia tulis macam tu. Maknanya di masjid al-haram tu lah. Jangan pergi cari pula. Mana masjidil haram tu tak ada pun. Kita silap main kot. Ni bukan Mekah ada perkataan ni. Pula. Allah. Tu makna dia hormati. Boleh faham nah? Tapi wallahu taala alam. Tak tahulah tuan-tuan apa betul saya lah. Perkataan nanti budak-budak ada tak syok kita sebut betul lah.
Dia kata haram. Lepas tu satu lagi apa? Jeddah kan. Jeddah dalam bahasa Arab dia kata judah. Judah ni apa? Judah ni maksud apa nama, makna dia tok. Tok tu judah. Pertemuan di antara apa nama Ibrahim dan juga Hawa kan. Hawa tu makna dia judah. Jadi judah lah di situ ceritanya. Depa bertemu di sana. Jeddah ni ataupun Judah ni dia adalah lapangan terbang. Jadi tok teksi tu akan kata haram, Judah nak pi haram kan, nak pi Judah lapangan terbang. Orang pokok tampang balik-balik mai haram jadah leboh tu. Kan, tuan-tuan. Itu perkataan baik tapi diletakkan kepada kita dia jadi tak baik. Tidak betul? Dia jadi tak baik, tuan-tuan sekalian. Balik mai jadi tak baik. Patutnya haram tu adalah yang dihormati. Lepas ni tuan-tuan jangan duk panggil ustaz haram tu mai dah. Ustaz haram, Ustaz Luqman hang mampus saya. Jangan gitulah. Nak abang atas perkataan tu aja. Baik, minal masjidil haram. Saya nak ambil sikit kita. Pasal apa daripada masjid? Kerana masjid dah tempat kita bertemu, tempat kita menyucikan diri. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Elok, dengar elok. Kalau kita nak buat masjid, kita nak jaga masjid. La masjidun, bagi masjid, ussisa ala taqwa. Kalau hampa nak jaga masjid, hampa nak jadi ahli jawatankuasa masjid, hampa nak main mengimarah masjid, nombor satu kena ada sifat taqwa. Kena ada sifat takut kepada Allah. Nak jaga masjid kena ada sifat takut. Bukan kira nak kumpul masjidnya, bukan kira nak monopoli masjid, tidak ada sifat taqwa. Yang ni yang kita kena terapkan dalam diri kita. Kalau ada sifat taqwa, insya-Allah akan diimarahkan masjid tu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah ada sifat taqwa, jaga masjid ni apa? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Yang kedua, hendaklah hang yang nak jaga masjid mestilah mengimarahkan dan menghidupkan masjid tu. Yang tu baru betul orang yang nak jaga masjid. Boleh faham tuan sekalian? Minta maaf saya sebutlah. Ni dia kata dia duk jaga masjid, masjid pun tak pernah duk pi. Yang tu silap. Boleh faham lah? Yang tu silap. Kalau tak ada dua sifat ni duk jaga masjid, dia akan jadi masjid macam mana yang disebutkan pada zaman Nabi sebagai masjid dirar. Masjid dirar ni masjid apa? Masjid yang dibina oleh golongan Ubay, golongan Abdullah ibnu Ubay bin Salul, iaitulah golongan munafik yang mereka tu nak mengalih pandangan, jangan hampa pi ke Masjid Nabawi, hampa mailah ke masjid kami ni. Rupanya tuan-tuan, dia memonopoli masjid tu untuk apa? Untuk nak bagi jahanam masjid yang seterusnya. Masjid Nabi SAW nak bagi tutup masjid tu, mailah masjid kami. Jangan ada sifat macam tu. Kalau ada sifat macam tu, tak ada dua sifat ni. Makna ada sifat taqwa dan sifat menghidupkan masjid. Takut-takut masjid yang kita bina akan jadi masjid dirar. Masjid dirar ni apa? Masjid yang membawa kepada kemudaratan. Bila masjid bawa kemudaratan, Nabi SAW suruh sahabat Nabi runtuhkan masjid tu. Di Madinah, tuan-tuan sekalian, masjid tu. Masjid tu kalau tak silap saya dekat dengan tempat kita pi ladang An-Nakhl, iaitu ladang korma tu. Nanti orang akan tunjuk, inilah dulu asal masjid dirar. Tentu dia ada pokok korma. Bila masjid dirar tu diruntuhkan, dia bertanam pokok korma. Kita pun pergi beli makan bawa balik mai. Boleh faham tuan? Jadi itu masjid ke masjid. Sebelum kita nak bertemu dengan Allah, tidak ada tempat, iaitulah menyucikan diri kita. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dengan kita mai ke masjid. Mai ke masjid tuan-tuan sekalian. Nak boleh kawan, mai ke masjid. Nak hidup dalam masyarakat, mai ke masjid. Dan kita pun nak melahirkan golongan ataupun keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mai ke masjid. Pak kena mai masjid, bawa anak mai ke masjid. Tuan-tuan sekalian, bila pak mai masjid, anak mai masjid, barulah masjid itu dapat dihidupkan dalam keluarga kita. Dia akan menumbuhkan orang-orang yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dak dia perambat anak ayah mai. Malah ni ada ceramah dia kata depa buat nasi daging, malah ni hampir anak kata ayah tak pi. Aku sakit lutut dia kata. Pak tak mai sedia-sedia. Lepas tu anak nak mai ke? Anak ni lah hak duk mai yang duk berenang dalam kolah kita tu. Anak siapa? Anak dia tu kan. Anak dogoi tu debuh kan. Anak dogoi tu
Pak dia mana? Pak dia cara main masjid duk perambat anak main masjid. Pipi kami belajar Jumaat, pergi masjid sini. Hangpa duduk rumah, ngarut hangpa duk perambat anak main masjid. Pak main tak? Pak tak pernah main. Kalau pak tak pernah main, anak nak lekat di masjid ke? Tu yang duk dengar sedang-sedang anak duk berenang dalam kolah, sedang-sedang anak duk main apa? Main apa kubah duk atas jatuh patah kaki. Kes lagu ni ya. Sebab pak tak main, mak tak main, duk halau anak pergi masjid je. Kalau macam ni tuan-tuan bukanlah jalan penyelesaian. Boleh nah? Baik. Lepas tu apa kata Allah Subhanahu wa taala ilal Masjidil Aqsa, iaitulah ke Masjidil Aqsa perjalanan tu. Masjidil Aqsa adalah masjid yang jauh, iaitu Masjidil Aqsa kita tengok sekarang ni. Tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak kubah yang berwarna emas, yang tu bukan Masjidil Aqsa. Yang tu adalah Masjid Qubbatus Sakhra, iaitu masjid kubah batu. Dan di situlah masjid tempat yang dikatakan tempat Nabi SAW dimi'rajkan. Saya ada sahabat travel sana, dia kata depan sikit Ustaz, bukan dekat situ. Yang tu banyak pandangan lah. Dan di situlah dia kata ada seketul batu yang nak ikut Nabi SAW naik bersama tu. Kan, dan Nabi pesan kat batu tu, jangan ikut ni aku dengan Jibril nak naik ni. Batu tu nak ikut sampai teriak-teriak nak ikut Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau batu pun teringin nak bersama dengan Nabi, kita ni bukan kata batu. Kita ni manusia biasa. Adakah kita teruk daripada batu? Kan, sudah pastilah tidak, tuan sekalian. Jadi di situlah tempat Qubbatus Sakhra. Yang Masjid Al-Aqsa ni dikawal oleh tentera-tentera Israel. Sahabat saya kata waktu semayang dia buka, tapi habis waktu semayang dia akan tutup. Kerana di sana tuan-tuan sekalian, orang Yahudi percaya bahawasanya yang dikatakan Haikal Sulaiman, iaitulah peninggalan harta karun yang ada pada Sulaiman, harta-harta Sulaiman, singgahsana Sulaiman tu berada di bawah Masjidil Aqsa. Pasal tu dia korek Masjidil Aqsa tu. Kan, itu cerita tu lah kalau kita tengok cerita kisah-kisah mengenai peristiwa akhir zaman, apa semua dia akan cerita dalam tu. Jadi innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Taala itu maha mendengar lagi maha melihat. Cerita dia apa tuan-tuan? Isra dan Mi'raj ini di bawah penguasaan dan juga pemeliharaan serta perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada perancangan manusia langsung tu. Sebelum nak jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, saya sebut sikit, Nabi SAW diberikan dengan ujian yang cukup besar. 3 ujian besar Tuhan bagi kepada Nabi SAW. Yang pertama apa dia? Iaitulah kehilangan ataupun kematian pak menakan yang duk cover dia, duk jaga dia daripada kecil sampai besar. Nombor 1 pak menakan meninggal. Pak menakan ni pula yang bela dia daripada kecil sebab dia dah tak ada mak, dia dah tak ada pak menakan duk jaga. Tiba-tiba pak menakan dia meninggal. Yang paling dia berasa hati sangat pasal apa? Pasal pak menakan meninggal dalam keadaan tak ikut agama dia. Yang tu lagi dia sedih. Tuan-tuan, kalau kita pun siapa tak sedih? Ada ayah kan, tiba-tiba duk ajak ayah jom pilah semayang. Ayah tak mau semayang, ajak puasa tak mau puasa. Tiba-tiba ayah meninggal dalam keadaan tak semayang, tak puasa. Kita puasa macam mana? Ya Allah, duk mai jumpa ustaz kata, ustaz boleh tak kami buat pediah kata. Ustaz kata nak pediah siapa? Nak buat fidyah kan. Oh ni nak buat fidyah ni macam-macam lah. Pasal apa? Pasal dah ayah tu kecil hati tuan sekalian. Dan kita pun malu nak berhadapan dengan orang bila ayah tak semayang, bila itu yang terjadi. Tapi hak jadi kat Nabi Muhammad lagi besar. Pasal apa? Pasal Abu Talib tak masuk Islam pun. Kecil hati dia tuan sekalian sampai dia minta kepada Allah, la astaghfiranna lak ma lam unha an. Aku akan minta keampunan kepada kamu wahai pak menakan aku selagi mana Allah Taala tidak mencegah aku. Tiba-tiba Allah Taala cegah Nabi SAW dalam surah Al-Qasas. Tuhan kata apa? Tuhan kata tidak sewajarnya maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepatutnya bagi nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman mereka memohon keampunan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Taala. Kan? Jadi ayat tu ditujukan kepada Nabi. Nabi bila dengar macam tu, terus Nabi tak berdoa supaya mengampunkan. Pasal apa? Pasal dia bukan akidah sekali dengan Nabi. Itu nombor 1. Nombor 2 tuan-tuan, apa peristiwa sedih yang jadi kat Nabi? Iaitulah kewafatan Sayyidatina Khadijah, bini meninggal. Tuan sekalian, oi bini meninggal. Bini tak ada 2 minggu balik rumah anak pun kita di rumah ni pakai kasut atas kepala. Tu tak betul? Galah ni kasut Jepun tu galah bawah atas telinga.
Jadi apa Haji tak tahulah, maklum hang tak balik main. Dia kata seminggu ya. Dia PM aku. PM lah ni pun. Ada WhatsApp. Tok Haji ni pun ada WhatsApp. Dia PM aku. Dia kata minta maaf bang. Saya nak kena duduk seminggu lagi. Pasal apa? Tak boleh rentas. Hang mampu. Dia kata aku ni dah duduk terentang lah. Dia kata bukan rentas. Terentang. Tuan sekalian. Allah di rumah tu tak tahulah datang apa jadi. Betul tak betul? Dalam singki tu. Dia jadi serupa dengan hutan belukang. Kan? Dengan apa nama pinggan tak basuh, celah pinggan tu pula ada pula tikuih waktu tu, Maggi pula hak mana tak habis debuh lagu tu. Orang tanya berapa Haji awak teruk sangat, dia kata maklum hang tak balik main. Hak tu baru 2 minggu maklum tak ada tuan sekalian. Ni selama-lamanya tak ada. Pakai duk minum ayak kolah tu tiap hari. Tu tak betul kan? Tapi bila ada hak tu yang kita duk bergaduh hak tu. Kita sakit dia depa jaga. Tak, bukan kata saya takut bini dah. Cuma bini tak takut kat saya. Tak, mereka jaga. Betul tak betul tak? Tuan-tuan demam lah apa semua ni. Batuk lah apa. Tak lena yang kata maklum-maklum ni. Betul maklum? Angkat like sikit like saya. Kan, ni kan. Betul. Mereka lah duk urut minyak abang. Orang panggil minyak tomoy kuning ke apakah. Duk urut belakang kita. Minyak Haji Saad dia urut kita. Dia pun mengantuk juga. Tersengguk-sengguk tapi duk urut belakang ni. Kita pula awak elok aku sigong tu. Tak kau tu urut tu. Tapi waktu mereka sakit, mereka demam, mereka batuk, mereka lena dengan kita tak? Kita pun jaga-jaga. Hang nak batuk, hang pergi tidur di luar pula. Tidurlah maklum ni bawah kabinet dapur, pergi tidur tang tu. Pasal tang tu tak bunyi. Betul tak betul? Tak apa nak orang ni angguk ni. Oh lajak teruk dah. Kan 9.35 lah ceramah apa ustaz. Oi, kami pun tak tahu kaki kiri, kaki kanan dah ni. Kan? Tak apalah saya nak berhenti lah. Tuan-tuan merajuk dengan saya. Baik, muslimin dan muslimat. Yang ketiga pada tuan-tuan, ketika mana dakwah Nabi ditolak dalam Taif. 3 tu Nabi ditolak kena baling batu dalam kitab Safiyur Rahman, kitab Rahiqil Maktum. Kata apa? Nabi kena baling batu sampai pecah muka-muka Nabi tu. Kan? Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tak salahkan orang yang tak mau dengar dakwah. Nabi tak salah. Yang tu yang sifat bagus daripada Nabi. Sifat yang perlu kita ambil. Kita dakwah orang balas kita dengan caci maki, kita tak pernah balas balik. Tuan-tuan, ni pokok tampang malam ni kita pergi panggil orang nak mai ke masjid, tiba-tiba dia maki kita, kita nak kata apa kat dia? Malam ni dah ceramah Isra' Mi'raj mai. Hampa kira nak ceramah ya. Hampa tak tahu aku penat kerja dia kata. Agak-agak ni nak kata apa dia? Allah alhamdulillah, terima kasih banyak. Mai nak cium tangan sikit. Lagu tu kah? Lagu tu punya duk angkat ni, kalau hang mati, hang golek sendiri mayat hang masuk kubur nah. Lagu tu punya ayat duk pi. Allahu Rabbi. Kan? Orang pokok tampang lah kan? Bukan orang lain. Allahu Akbar. Tuan-tuan, lepas tu Allah Ta'ala pun menghantar Jibril alaihi salam. Jibril, bawalah Muhammad. Kalau penduduk bumi tak mau terima dia, penduduk langit duk tunggu nak terima dia tu. Apa dia tuan-tuan? Bawa pergi jalan. Jadi hikmah dia apa? Kalau duk bersedih, bini duk bersedih, bawalah pergi jalan. Tak boleh nak rentas lagi, tak apalah. Pilah makan bawah, bawah jambatan Pulau Pinang tu. Sambil duk tengok, makan pilah tang tu. Runtuh pergi Jabatan Pulau Pinang, mati dua orang tuan tu. Bawa pergi jalan. Tu cerita dia. Bawa jalan lah. Jadi bawa lah Nabi Muhammad ni berjalan. Bukan berjalan biasa-biasa. Bawa sampai naik ke langit tu. Balik lagi maklum minta kat Pak Long mampuih kita. Ustaz kata apa ni, kalau merajuk ni bawa pergi jalan. Lah nak bawa saya pergi langit mana? Dia kata, ingat aku jin ke? Dia kata. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, cukuplah kita berhenti dekat tu. Walhasil, cerita dia apa? Penghujung cerita dia adalah kefarduan ketika mana naik, ketikanya dibawa Nabi SAW, diberikan kefarduan sebanyak 50 waktu. Walaupun 50 waktu, tetapi dikurangkan menjadi 5 waktu. Tuan-tuan, apa hikmah dia? Sikit gini, apa hikmah dia? Apa hikmah sampai 25 kali jumpa Nabi Muhammad, jumpa Allah Ta'ala ni pasal apa? Antara hikmah dia kata ulama hadis, dia kata apa? Allah Ta'ala tidak pernah jemu-jemu untuk mendengar doa dan permintaan daripada kita. Hatta sampai 25 kali kita dah minta Tuhan bagi, Tuhan bagi, Tuhan bagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuhan kata, hampa bila orang tanya kamu wahai Muhammad, di manakah Tuhan kamu? Kabarkan kepada depa, aku dekat dengan depa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab segala doa-doa orang yang memohon kepada aku. Maknanya apa tuan-tuan? Kita minta kepada Allah. Tuan-tuan, kita minta setiap hari, betul tak? Kita minta setiap hari doa kepada Allah Ta'ala tu. Tuhan akan bagi, Tuhan akan bagi, Tuhan tidak pernah jemu untuk memberikan kepada kita, asalkan kita tidak pernah jemu dan berputus asa untuk memohon doa kepada Allah. Syarat dia apa? Hang minta dia kepada Allah. Hang minta. Hang bukan minta kat manusia. Minta sekali mungkin tak dapat, minta 2 kali mungkin tak dapat, minta 3 kali boleh
boleh boleh faedah ha. Kan? Tapi kepada Allah duk minta Tuhan bagi. Cuma cara hak Tuhan bagi itu kita tak ketahui macam mana. Kan? Mungkin Tuhan bagi terus, mungkin Tuhan bagi cara kok lain kepada kita. Baik tuan sekalian. Apapun di antara peristiwa Isra' Mi'raj, apa dia? Menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan yang ditunjukkan kepada Nabi, dan antara tujuan besar itu adalah kefarduan salat. Baik, cerita bab solat insya-Allah saya main lain lah. Boleh nah? Saya main lain. Tuan-tuan pun saya pun tak tahu tuan-tuan tengok saya ke tengok siapa. Kan? Dak pun hak duk pakai topeng semua, lidah duk keluar begitu. Kita pun tak tahu. Kan? Mana kita nak tahu? Kan? Harun betul ustaz ni pukul berapa lah duk keluar tak nampak tuan-tuan pakai topeng semua. Tak apa. Nanti dah buka topeng saya main sekali lagi, hampa keluarlah lidah banyak-banyak. Cukup dekat tu, minta maaf. Memang terlajak sungguh-sungguh malam ni. Malam ni saya rasa seronok macam mana tu yang lajak teruk. Pasal main ramai sangat. Lain kali main sikit sudahlah. Bila main sikit saya baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita balik. Baik. Terima kasih banyak Ahli Jawatankuasa Masjid kerana jemput saya pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih kepada kru-kru penggambaran kita yang bagi manfaat kepada semua orang, bukan hanya di sini dan juga di luar apa semua ni. Dan kepada tuan-tuan dan juga perempuan, maklum-maklum, saya tengok tak mangkit langsung. Allahu Akbar, kemah. Hak tuan-tuan pun tak mangkit langsung walaupun sejuk gedik duduk dalam ni. Tuan-tuan tak rasa nak terkencin kah? Kau memang tak boleh mangkit pergi mana dah. Tak tahulah aku duduk tang ni satgi orang lah angkat aku. Kalau aku tu dia jadi redha lah aku tu, mampu angkat lah aku tak larat dah. Habis-habis ni mangkit dia jalan serba tarantula. Dia jadi 4 kaki. Pasal apa? Kaki kiri, kaki kanan. Tak tahu dah pas ke mana kaki tu. Apapun terima kasih banyak. Saya mohon maaf. Inilah saya. Sajalah kita buat melawak-melawak, mohon-mohon sikit aku tu lah. Kan? Sebab dia nak bagi tuan-tuan tak lena. Alhamdulillah tak lena sungguh tuan-tuan. No? Tuan-tuan ni kena tukar, bukan pokok tampang ni, kena tukar pokok ketum ni, betul tak lena? Kau tidak ceramah lagu ni lena, terangkat kaki dua lagu tu kan, sampai kawan bawa turun. Ni tak lena langsung. Allah kemah betul. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.